kita kita manusia suka merumitkan persekitaran sekeliling kita dengan mengklasifikasikan atau mengelaskan perkara, dan tiada perkara yang lebih jelas untuk mengklasifikasikan semua kehidupan yang berada di sekeliling kita. Dan jadi kita akan mula berbincang tentang perkara ini, bagaimana kita mengelaskan semua kehidupan di sekeliling kita, dan biasanya ia dipanggil sebagai taksonomi. Taksonomi. Dan persoalan asas apabila anda melihat kehidupan sekeliling ialah anda akan melihat persamaan yang ada di antara mereka, dan anda akan lihat haiwan ini akan kelihatan serupa dengan mereka yang mempunyai rupa yang sama sepertinya daripada rumput ataupun pokok di belakang itu. Dan sekarang kita akan mula kata, mungkin kita patut kumpulkan haiwan yang serupa ini dalam satu kumpulan. Dan ia merupakan perkara asas bagaimana kita mengklasifikasikan semua kehidupan sekeliling, iaitu dengan meletakkan mereka dalam satu spesies. Letakkan mereka dalam satu spesies. Contohnya satu haiwan ini. Tapi jika kita lihat haiwan lain yang menyerupainya, jadi kita katakan mereka semua sebahagian daripada spesies singa. Dan haiwan lain, dan terdapat haiwan lain yang mempunyai belang, tapi mungkin lebih gemuk atau tinggi atau kurus atau lebih gelap atau cerah. Tapi kita boleh kata mereka ini hampir serupa, dan kita boleh panggil mereka semua harimau. Atau tiger. Kita panggil semua haiwan walaupun mereka mungkin sedikit lebih besar, kurus atau gemuk atau lebih ringan atau gelap, kita panggil mereka semua yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama ini dengan ini, dan kita akan panggil ini sebagai keldai. Keldai ataupun dangki. Kita mungkin kata mereka ini sebagai kuda ataupun horse. Sekarang ini mungkin kelihatan seperti sangat jujur dan berterus terang. Semua yang kelihatan serupa dengan kereta ini ialah singa. Semua yang kelihatan seperti ciri-ciri ini pula ialah harimau. Tetapi ia tidak memadai untuk mendefinisikan spesies. Sesuatu yang menyerupai antara satu sama lain atau berwawakan hampir serupa, kerana apa yang kita lihat ialah terdapat sesuatu perkara yang mungkin berbeza seperti rupa atau tindakan, walhal mereka sebenarnya sangat berkait rapat. Dan kita akan lihat apakah maksud berkait rapat, dan kita akan lihat sesuatu yang kelihatan serupa seperti struktur dan tingkah laku yang serupa, seperti burung dan juga ular dan juga kelawar. Burung dan juga kelawar, tapi mereka sebenarnya sangat jauh kaitannya. Jadi kita perlukan definisi spesies dengan lebih tepat daripada hanya melihat pada rupa atau kelakuan yang mirip antara satu sama lain. Definisi yang biasa disebut ialah spesies merupakan haiwan yang boleh dikacukkan sesama mereka, yang boleh membiak sesama mereka, iaitu bermaksud boleh menghasilkan anak sesama mereka, dan juga anak mereka nanti akan subur, di mana anaknya nanti boleh mempunyai anak lagi. Anaknya subur dan tidak mandul. Mereka berupaya membiak dengan haiwan lain dan menghasilkan lebih banyak anak pada masa depan. Contohnya singa jantan dan juga singa betina ini, mereka kebiasaannya berupaya untuk mempunyai anak, dan anak mereka nanti boleh mengawan singa yang lain dan mempunyai anak juga. Ini juga berlaku pada harimau. Sekarang misalnya terdapat singa jantan.
Okey, anda terdapat singa jantan. Okey, dan jika singa jantan boleh membiak bersama harimau betina, okey, mereka sebenarnya boleh membiak sesama mereka. Okey, dan mereka boleh menghasilkan anak. Okey. Okey, anaknya dipanggil sebagai laiga, iaitu campuran. Okey, dipanggil laiga. Iaitu campuran daripada lion dan juga tiger. Okey. Okey, singa jantan boleh membiak dengan harimau betina dan akan menghasilkan laiga, iaitu hybrid campuran antara singa dan juga harimau. Dan haiwan ini lebih besar daripada kedua-dua singa dan harimau. Mereka merupakan kucing terbesar yang pernah wujud, dan laiga ini tidak boleh dirujuk kepada dirujuk sebagai spesies yang berlainan, atau anda katakan yang singa dan harimau spesies yang sama, kerana walaupun mereka berupaya untuk membiak dan menghasilkan anak, tetapi biasanya kebanyakan anak mereka akan mandul, iaitu tidak boleh menghasilkan anak. Okey, laiga ini biasanya mandul. Okey, secara amnya laiga tidak boleh membiak, dan kombinasi ini tidak akan menghasilkan anak yang akan terus membiak dan subur. Jadi disebabkan itulah kita katakan yang singa dan harimau spesies yang sangat berbeza, dan laiga juga tidak dianggap sebagai spesies. Sebaliknya dipanggil hybrid antara dua spesies, singa dan harimau. Hal ini juga melibatkan singa jantan dan harimau betina. Bagaimana pula sebaliknya yang berlaku? Okey, bagaimana pula jika kita ada singa betina dan juga harimau jantan? Okey, dalam kes ini kita mungkin hasilkan sesuatu yang dipanggil sebagai tiglun. Okey. Dan ini merupakan hybrid berbeza yang mempunyai sedikit perbezaan dengan laiga. Okey, jadi cuba anda cari mengenai tiglun pula. Okey, sama juga. Okey, anda cuba cari mengenai tiglun. Okey, sama juga jika anda mempunyai kedai jantan. Okey. Okey, donkey jantan. Kedai merupakan satu spesies yang tersendiri. Kerana kedai jantan dan kedai betina boleh membiak antara mereka dan menghasilkan anak kedai yang subur yang lain. Anak kedai tersebut boleh membiak dengan kedai yang lain dan menghasilkan anak kedai yang lain. Jadi bukan hanya kedai membiak dengan kedai lain, tapi anak mereka juga akan membiak dengan kedai lain dan menghasilkan lebih ramai anak lagi. Okey, sama juga dengan kuda. Okay, mereka boleh membiak sesama mereka dan anak akan dihasilkan. Tapi jika anda biakkan kedai jantan dan juga kuda betina, okey, kedai jantan dan kuda betina, maka ia akan menghasilkan mule. Okey, mule, M-U-L-E. Okey, tetapi seperti laiga juga, mule akan mandul dan juga tidak subur. Mule tidak boleh menghasilkan anak. Mereka tidak boleh membiak sesama mereka, dan kerana walaupun keldai dan kuda boleh membiak dan menghasilkan mule, anak mereka tidak subur. Kita tidak boleh menganggap keldai dan juga kuda, keldai juga kuda spesies yang sama. Kita akan kata mule sama juga seperti laiga ataupun tiglun, dianggap sebagai hybrid. Hybrid. Jadi semua hybrid ini adalah dua perkara yang berbeza, yang antara bagaimana boleh bersatu menghasilkan kombinasi, dan sekali lagi seperti kes tiglun, anda boleh kata ia akan terjadi jika anda membiakkan kedai betina dan kuda jantan. Anda akan menghasilkan anda akan menghasilkan sesuatu yang dipanggil sebagai hini. Yang mana persamaannya tidak banyak seperti mule, dan manusia lebih suka menggunakan mule
kerana mereka haiwan yang baik untuk kerja dan mewarisi ciri-ciri yang bagus yang terdapat pada kedua-dua keldai dan juga kuda. Ini boleh jarang dihasilkan tetapi ia tidak mustahil dan mereka mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeza dengan mule. Saya ingin menegaskan idea ini kerana permulaannya kita berfikir bahawa bagaimana kita klasifikasikan sesuatu dan kita katakan mungkin sesuatu yang kelihatan mempunyai kelakuan yang hampir serupa boleh dianggap satu spesies. Tapi saya ingin tunjukkan anda di mana mereka yang memahamikan kelakuan yang rupa yang berbeza yang kita tidak anggap satu spesies. Saya ingin tunjukkan satu kes tipikal yang berlaku di sekitar kita di mana definisi haiwan yang boleh membiak sama mereka dan menghasilkan anak yang subur ini menjadi menjadi sangat penting dari anggapan bahawa haiwan yang kelihatan sama atau berkelakuan serupa ialah satu spesies. Dan contoh yang paling mudah ialah anjing ataupun dogs. Hal ini kerana jika saya ambil contoh, baka anjing yang berbeza, mereka boleh kelihatan sangat berlainan. Mereka jenis anjing tetapi mereka sangat berbeza. Terdapat perbezaan rupa antara mereka. Contohnya Chihuahua di sini dan juga anjing ini. Jelasnya mereka sangat berbeza dari segi saiz, rupa dan juga kelakuan mereka. Mereka sangat berbeza jika dibandingkan dengan bagaimana keldai ini berkaitan dengan kuda atau bagaimana singa boleh berkaitan dengan harimau. Dan mereka jelasnya sangat berbeza rupa. Mereka sangat berbeza saiz. Tetapi dua haiwan ini sebenarnya boleh membiak sesama mereka walaupun mereka kelihatan seperti sangat berbeza. Tapi mereka telah berjaya mengatasi semua rintangan mekanikal dan berjaya membiak sesama sendiri dan menghasilkan anak yang subur. Sama seperti dua karakter di sini dan juga dua karakter di sini. Dan kerana itu, walaupun anjing punya baka yang berlainan dan ini semua disebabkan manusia yang gemar melakukan kacukan untuk mendapatkan trait yang spesifik. Walaupun mereka kelihatan berbeza dan juga berkelakuan berlainan, disebabkan mereka boleh membiak sesama mereka dan menghasilkan anak yang subur, kita anggap ia sebagai spesies yang sama. Anjing ini semua merupakan spesies yang sama.